Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya akan ambil masa sekejap sahaja untuk kes ni nah. Kes ni kes sebenar. Saya sendiri pergi rumah tuan kes. Yang telefon saya suami kepada Nazirah. Suami dia bercakap dengan saya terus tanya direct lah. Yang mati ni siapa? Dia kata pak mentua saya. Baik, saya kata saya nak bercakap dengan anak dia, bukan dengan menantu. Jadi anak dia Nazirah tu lah. Panggil orang Melayu, dia tak apa nak bagi isteri bersembang dengan orang. Bagus juga lah. Tapi saya kata saya nak bercakap dengan anak si mati. Bila Nazirah ni pegang telefon, dia kata apa kat saya? Kita adik-beradik. Kalau adik-beradik, kenapa tak bercakap dengan saya? Pokoknya Nazirah ni, dia dengan saya dua pupu. Siti Asyah dengan mak saya sepupu. Atas pada Asyah lagi tu, tu tok nek saya lah. Nah. Jadi Siti Asyah ni adalah anak menakan tok saya orang kuat. Cerita mudah dia, Jamil nama kedua Arifin, ada tinggal tanah tak besar mana di Ruat. Pernah ingat ada Ruat? Turun Gong Tanjung Jaga. Okay, turun Gong Tanjung Jaga tu sebelah kanan nampak ada rumah batu dalam dusun durian. Tu kebun durian Datuk Rahim. Dia punya, kita panggil dangau lah kan. Dangau dia pun macam rumah kita lah. Dia ada kebun durian dia. Lepas pada tu sikit, sebelah kiri rumah tok saya. Jadi tanah tu tak besar mana. Pernah dengar tak? Bukit Belida. Tak pernah dengar no? Tempat simpan Bah Marah. Sebelah tu. Jadi tanah tu, Ayub ni dia duit ada sikit. Ayub ni sebaya dengan saya. Saya tak tahu kata dia adik-beradik hingga kami main bola. Main bola letih. Bila letih ni, kalau kita kena adik-beradik, kita pergi rumah adik-beradik. Main bola ayak tak ada sedia apa ni. Aku nak pergi minum ayak rumah tu aku. Saya abang kat Ayub. Ayub tu pasukan bola daripada Ruat. Saya daripada Kapur Raga. Dia tanya saya, Tok nama apa? Kata tok aku Tok Timah. Dah tu tok menakan aku. Jadi kita dua pupu lah. Jadi Ayub berkesanggupan nak beli tanah. Adik-beradik sepakat 45,000. Jadi saya kata kepada Nazirah, dia telefon hari Jumaat. Saya kata esok saya dah kenuri dia lah Ustaz. Saya akan singgah di rumah, keluar Tual Gurun, keluar lalu depan Ika, pi. Pernah dengar tak? Apa Guak Nenah? Ada Guak Session, ada Guak Nenah, habis itulah. Saya abang pada suami dia polis pencen, saya boleh singgah 15 minit saja. Sebab saya nak kena balik segera, nak pergi mengajar dekat Pematang Pau. Jadi dia tolong saya masuk tengok kes, kira lah. Kira conteng tangan, sat nak. Sat lah. Tak apa. Saya janji saya akan buat sekali lagi dengan komiti. Jadi yang ni lah kes saya ambil 20 hari bulan. Jadi saya WhatsApp kepada mereka 21 hari bulan. Dan saya pesan kepada Nazirah,
bayar duit dulu baru tukar nama. Dia kata kami dah buat macam tu lah. Tapi Ayub tak mau. Ayub nak bayar dulu baru tukar nama. Kira hampa sama-sama bagus tak? Sama-sama bagus tak? Nazirah kata tukar nama dulu baru bayar duit. Ayub yang nak beli kata bayar duit dulu baru tukar nama. Kira bagus tak? Bagus lah. Bagus. Baik, cuba tengok. Bila Jamil mati, Jamil ni bila bini dia mati, dia menikah pula. Dua-dua umur banyak dah. Bini baru dia nama Natrah. Natrah ni bukan orang Melanda tu nah. Natrah, ingat Natrah. Ingat Syamsul Adabi tu. Tak dengar. Natrah ni, dia ni janda orang, nikah kali kedua dengan Jamil, tak dapat anak. Natrah ni bahasa kita mak tiri lah. Tapi ni pusaka Jamil. Jadi bukan mak tiri bini dia. Bini yang mati sebelum tak dapat. Ada orang Sungai Petani seorang, nama saya tak sebut. Dia kata, Ustaz, suami saya bini ada 7 orang. Saya kata, bini ada 4 je kau, oi. Dak, suami saya bini ada 7 orang. Saya kata macam ni kot. Suami kamu menikah 7 kali. Bukan bini 7 orang. Betul. Betul. Dia kata, hak kekal, hak mana ada Allah. Hak dia cerai dah lah. Kira maksimum isteri boleh dapat 4 orang. Tak boleh dapat lebih pada tu. Jadi cerita dia, macam mana cara kita nak bedok duit RM45,000. Jadi bila dikira, Natrah binti Yusuf tu bukan mak kepada semua anak-anak yang ada di sini. Dia adalah mak tiri. Kira bini dapat tak? Dapat lah. Dapat. Natrah isteri yang kedua dapat 1/8 dengan nas Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Maka baki dapat kepada anak-anak 6 orang. Jamil atau Arifin, faham tak? Abang Jamil yang duduk taman ni nama dia Jamil kan, bin Arifin. Hak ni Jamil, nama kedua dia Arifin. Biasa dua nama ni sebab tu dua orang masing-masing nak buah nama. Biasanya macam tu lah. Kan tok ni nak buah nama, tok ni nak buah nama, lama-lama buah dua-dua nama. Dia orang panggil salah satu je. Baik. Anak perempuan dan semua yang laki-laki 5 orang, Jamil pesan sebelum dia meninggal, tanah pusaka ayah hampa faraid, tapi aku nak hampa bahagi sama rata. Jadi Nazirah ni, anak perempuan dia umur lebih kurang 20, main salam dengan saya. Agak-agak saya salam tak? Anak perempuan dia tu dengan saya nak menakan pupu. Boleh salam dengan saya tak? Tak boleh. Tapi saya salam dengan dia. Sebab anak perempuan dia tu OKU. Faham tak? Yang siapa mai pun dia akan bersalaman. Kalau kita tak salam dengan dia, dia jadi macam mana tak nak apa? Siapa mai pun dia bersalam. Mak dia kata apa? Ustaz salam Ustaz. Kalau Ustaz tak salam lagi dia kacau. Saya bersalaman. Saya sampai dia sambut, nak balik dia bersalam. Maka nak semayang kena ambil semayang pula lah. Sebab dia tu perempuan. Jadi tak apalah. Kan sebab dia OKU lah, OKU. Hak jenis muka hak jenis, tapi dia boleh urus diri jugalah. Boleh urus diri. Jadi bila kita kira, saya kata ke pusaka tak boleh sama rata. Faraid dulu. Setelah anak laki-laki masing-masing dapat hak dia, tanya mereka, nak sama rata ke tak mau? Maka adik kau ada 5 orang,
kalau seorang nak sama rata, bahagian dia saja bagi kakak. Hak yang lagi 4 orang jangan ganggu. Dan semua yang tak mau sama rata tu, mereka tak berdosa. Dan saya ingat ada seorang ayah kepada seorang pensyarah kat USM, dia kata kat saya, kenapa saya kata wasiat ini berdosa? Saya kata, ni contoh dia. Wasiat sama rata bermaksud kita paksa waris setuju sama rata. Paksaan tak boleh, tapi boleh setuju sama rata. Sama rata yang betul, faraid dulu, baru sama rata. Dan saya nak sebut, ayah tu wasiat kat siapa? Ayah wasiat kepada orang yang nama dia ada dalam jadual faraid, wasiat tu tak sah. Faham tak? Ni tuan-tuan, kalau wasiat kat saya sah. Sebab apa? Saya tak kenal dia beradik. Tuan-tuan nak wasiat kepada cucu, sah. Bila? Sebab tuan-tuan ada anak laki-laki. Cucu boleh terima wasiat. Cucu mana? Cucu laki perempuan yang dia bin menantu kita. Faham tak? Faham tak cucu bin menantu? Pergi jaga jugalah. Kalau anak dia nama menantu, tak dapat jugalah. Faham anak nama menantu. Saya ingat lagi dekat pejabat pendidikan Al-Ustaz, ada seorang pegawai nama dia menteri. Nama dia menteri. Dahsyat tak menteri? Kalau dia jadi menteri satu hari ke mana? Menteri. Sama dengan orang yang hafal Quran, orang panggil Al-Hafiz. Kalau nama dia Hafiz, faham tak? Susah cerita. Baik, bila kita bahagi 1 untuk mak tiri, 7 untuk 6 orang. 7 tak boleh nak bahagi. Maka kena darab dengan 11. Sebab 7 kena bahagi dengan 11. Maka 8 darab 11, 88. Hasilnya 11, 7, 14, 14, 14, 14, 14. Bawah 88. Jalan kira tengok kolom G. Nampak tak H? H ni saya nak tanya sikit lah. Bank ambil kira tak sen-sen di ujung? Bank. Bil TNB ada tak sen-sen? Ada tak? Bil layak ada tak sen-sen? Ada. Kenapa ada? Macam tu. Faraid juga ada. Bisa pesan kepada keluarga si mati, minta izin kira berlebih kurang. Tak berlebih kurang. Hak sen-sen hujung tu bagi kat orang hak dapat sikit. Jadi cuba tengok H. Isteri, mak tiri budak-budak tu RM5,625. Okey. Nak tukar pintu pagar lepas tak? Pintu pagar lepas. Tapi jangan steel lah. Pintu pagar hak kena cat, kata cat karat tu. Tu boleh. Nak tukar bumbu rumah baru, tak boleh. Nak buat rumah lagi setingkat, orang gelak. Nak tukar apa tu, anti claim pagar sekeping 500, campur hak dengan bawah tu, dia punya konkrit 3, kira 8 kaki RM800 tu. Yang tu tak boleh. Nak tukar mozaik, tak lawa sangat, lepas. Baik, Nazirah dapat sikit tak? Dia dapat separuh pada lelaki-lelaki, dapat RM3,000, 5 79 sen. Adik laki-laki dia dapat sekali ganda. Baik, saya cadangkan satu cadangan. Isteri kedua ayah maintain. Nazirah dia dapat ekstra lebih berapa ringgit dah? Lebih 6 sen saja kan, betul tak? Asal dia 54 sen, lah jadi berapa? Ya Allah, berapa sen lebih? 54 dibundakan. Ya Allah, berapa sen? Berapa sen?
Bukan 6 kupang. 5 jadi 5, 7, 9, 54. Dibundarkan jadi 580. Jadi berapa? 46 sen. Allah, boleh beli apa duit banyak tu ah? Karipak boleh? Tak boleh, apa dia lagi? Donat? Donat tak boleh. Tak pernah mahal lah ni. Okey, dan saya minta hak laki-laki setujulah sebab hampa dapat banyak. Selesai. Bab sen-sen tu kena ambil kira. Termasuklah mak mati ada kain tudung faraid. Senduk-senduk faraid. Jadi mak saya barang-barang dapur dia banyak bagi kat isteri saya. Saya kata mak mana boleh buat macam tu. Semua tu bukan ayah punya, hak mak punya. Jadi ikut mak nak bagi kat siapa-siapa pun. Faham tak? Sebab tu bukan pusaka, mak saya masih hidup. Okey nah. Satu hari isteri kukuih pulut. Kuih pulut dalam apa? Tu buah periuk, buah kaki, buah di atas, tutup. Periuk kukuih tak ada. Tak ada mak oi. Anak mak tak boleh, anak mak tu saya. Ambil rumah mak, saya ambil. Kira yang tu cemeh lah kan. Cemeh lah sebab jaga mak cemeh dengan kita. Baik, masuk kitab kita pula. Nah. Kalau ayah pesan rumah pusaka bagi kat mak tu mak tiri depa, pilihan duk di tangan waris. Kalau nak bagi, bagilah, tak bagi tak ada masalah. Dan tak ikut wasiat ayah tak berdosa. Tapi kadang-kadang berdosa. Macam mana? Ayah wasiat bagi kat Masjid Al-Bushra RM1,000. Tahu Masjid Al-Bushra. Sarapan pagi yang baru ni 4,000. Sini buat tak solat subuh seperti solat Jumaat? Buat tak? Mula-mula lepas habiskan 16,000 sepagi. Dia orang ramai derma lah. Betul tu imam dia, kita jimat sikit kalau hak makanan semua, nasi arak pun bagi free, belanja teruk. Kira-kira donat, nasi apa dia, lauk ikan kering, apun balik, roti canai, kan martabak, itu lebih kurang boleh lah. Pagi Sabtu saya pergi Masjid Abdullah Fahim, jemaah mai 4,000. Dahsyat nak. Dahsyat nak. Tapi itulah, nak buat tu tak boleh buat tiap-tiap hari. Hari yang esok kerja tak boleh. Dia kena buat hari yang esok tu cuti. Baik, cuba tengok muka surat 25. Syarat-syarat bagi makmum masbuk. Masbuk ni maknanya apa dia? Makmum yang dia takbir, imam takbir sebelum dia, dan dia cuba baca Fatihah bacaan yang sederhana, tak sempat habis, imam rokok. Itu masbuk. Maka kita tak peduli makmum tu mai awal ke mai lambat, tak peduli. Ingat ada anak-anak hak mengaji kafar petang-petang ada yang kafar lagi. Apa dia masbuk? Makmum hak mai lambat. Jawapan itu diterima. Sebab taraf dia apa dia? Budak-budak kafar. Tapi bila kita mengaji lagi, mai awal pun masbuk, mai lambat pun muafiq. Dia tengok jenis. Contoh dia, dia takbir sama dengan imam. Imam tak baca iftitah, baca Fatihah punya lah laju. Kita Allahu Akbar, baca Fatihah tak baca iftitah, tak sempat habis imam rokok. Kita rokok lah ikut imam. Fatihah kita imam tanggung. Sebab takbir kita dengan Fatihah tak sempat habis, imam baca cepat. Kalau kita mai lewat tapi pagi Jumaat,
Faham tak? Pagi Jumaat imam sujud sajdah dah, naik atas baru kita sampai. Allahu Akbar. Sempat tak baca Fatihah? Sempat. Imam akan baca lagi 15 ayat. Maknanya apa dah? Sempat. Muafiq kan masbuk? Kita main lambat. Muafiq. Baik, di masjid ni lah contoh paling senang. Ingat tak Dr. Ali Hashimi, profesor bidang tafsir, saya mengajar dia duduk tahun tu. Pernah ingat tak? Orang Arab. Quran dia macam handphone di tangan kita lah. Faham tak? Quran ni lumat di tangan dia. Dia jadi imam malam tu. Saya dah kata, punggah dah malam ni Arab jadi imam. Arab jadi imam, Fatihah dia macam qul huwallah wahad kita. Dia baca cepat. Cepat-cepat pun lambat atau sederhana cara dia. Maka kita semayang Allahu Akbar, baca iftitah. Dia baca iftitah, kita baca Fatihah lepas dia baca. Maka solat Isyak malam tu saya perasan ramai orang rokok lambat daripada imam. Kenapa rokok lambat? Sebab kita semua muafiq. Sebab kita takbir patut sempat perhabis Fatihah, tapi tak sempat sebab kita baca iftitah. Faham tak? Contoh dalam masjid ni lah. Dalam masjid ni. Jadi nak bagi tahu, tak ke semua orang main lambat masbuk. Tak ke semua orang main awal muafiq. Habis bila masbuk, kena tengok sempat tak baca Fatihah bacaan yang sederhana. Sempat tak sempat? Hak sederhana, baca yang tak kalut. Okey, syarat-syarat makmum yang masbuk membolehkan potong bacaan Fatihah. Tahu tak potong? Baca sekerat tak ada habis serta dikira mendapat rakaat. Nak dapat rakaat, dia kena rokok dengan imam walaupun tak serentak, dan makmum tu sempat tasbih minimum sekali. Kalau dia tak sempat tasbih sekali, elak-elak rokok, imam angkat kepala, i'tidal, maka makmum tu tak dapat rakaat. Imam bagi salam, dia kena tambah lagi rakaat, yang tak sah tak kira. Jadi dah bertengkar tak? Aku rokok bersama dengan imam, betul. Tapi kamu tasbih tak sempat sekali. Imam dah angkat kepala, tomak ninah tak berlaku, tak dapat rakaat. Orang tu, dia tu boleh, dia tu kira dia sempat tasbih sekali. Bila kita tak berapa nak clear, imam rokok, i'tidal pun kita takbir rokok lagi, katun tak? Imam sudah i'tidal, dia sampai, imam i'tidal, dia takbir Allahu Akbar, dia rokok, imam i'tidal dah, kemudian dia tidak sama dengan imam. Imam bagi salam, dia bagi salam. Solat dia kurang satu rakaat. Sebab apa batal? Sebab kurang satu rakaat. Dia kata apa? Saya sempat rokok, awak sempat rokok, tapi imam tak rokok dah. Yang dikira kamu rokok, imam masih rokok. Selisih pun tak mau. Clear nah? Jangan buat silap tu. Dibolehkan makmum masbuk. Masbuk ni apa dia? Hak dia takbir selepas imam takbir, atau yang dia takbir, imam pun takbir sebelum dia, imam baca Fatihah laju. Memotong bacaan Fatihahnya serta mendapat rakaatnya itu dengan beberapa syarat. Ada tak Melayu kita nama Fatihah? Ada. Anak menteri besar yang sulung, anak murid saya, dia perkenal diri. Lama dah duk cari anak MB ni. Mana satu tak tahu.
Bila perkenal diri dia bang, Nurul Fatihah binti Muhammad Sanusi. Saya kata tak faham nama apa? Nama Muhammad Nur. Faham tak? Jadi bila masuk kelas, Al-Fatihah, mana apa? Baca Alhamdulillah. Okey. Boleh tak potong? Boleh tak potong? Jaga-jaga. Allahu Akbar. Dia 2 kali tak baca apa. Kalau baca sempat. Tiba-tiba memang rokok. Dia rokok tak dapat rakaat. Sebab awak tunggu tak baca apa. Dan awak tak boleh rokok kecuali Fatihah dulu. Sebab kamu muafiq bukan masbuk. Yang pertama, hendaklah makmum itu sempat bertamakninah. Betapa fahamnya Melayu kita. Ada tak Melayu kita nama tamakninah? Ada tak? Ada tak Melayu kita nama yang tidak? Awak tak ada? Tak ada. Sebab apa tak ada? Melayu kita faham tamakninah tu berhenti sekejap. Dia rokok, tamakninah dalam rokoknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rokok. Imam tu masa kita rokok, belakang dia sama lagi. Kalau imam angkat kepala, belakang sama lagi, dapat lagi rakaat. Sebab angkat kepala, tak kira, yang kira angkat belakang. Maka kalau imam kata, kita rokok, Allah Akbar rokok, imam kata, Sami Allahu liman hamidah, baru dia angkat belakang. Faham tak? Dia kata dulu baru dia angkat belakang. Kita dapat rakaat sama dengan imam. Sebab masa kita rokok, dia tak angkat kepala dengan belakang lagi. Yang nanya tak nanya je nah. Dia bangkit dulu. Sami Allahu liman hamidah. Yang ni nanya. Aku terkok tadi, imam tak kata lagi tak tak? Ya, dia tak kata lagi. Dia bangkit dulu baru dia kata. Dua-dua tu makruh. Tak makruh apa dia? Serentak. Sami Allahu liman hamidah. Serentak. Nak bagi faham ni, nak bagi faham, pernah tak tuan-tuan tengok Sultan, baginda dia apa, melawan apa, memeriksa kawat, orang kawat lah, kedek polis kan, tu kan, faham tak ni? Faham tak? Kira-kira elok-elok habis periksa pembarisan, berhenti muzik, Sultan duduk. Faham tak? Tak faham. Tentera atau polis belakang berjalan, nu pedang tak berhidung. Faham tak ni? Faham tak? Berlatih tu nak abang mai. Mereka akan ambil seorang cikgu jadi sultan. Tapi nak kata wira je lah. Kamu berlakon jadi sultan. Kira-kira elok-elok habis, sultan duduk. Jangan periksa kawat, tak habis lagi. Lagu habis dah. Muzik habis dah. Ni bukan saya nak sama dengan ibadat ni. Nak abang kata, biar kita buat ibadat ni, bunyi sama. Sami Allahu liman hamidah. Elok-elok lah. Tak turun. Allahu Akbar. Elok-elok. Kena tikal mayang. Habis. Bab. Yang kita dok buat, turun. Allah Akbar. Habis dah. Tak sampai lagi. Kadang-kadang, masa sujud pun duk bunyi lagi. Dia sepatutnya pada elok-elok aja. Saya nak bagi sama abang kata hak yang periksa kawat tu. Macam tu. Lagi sama. Maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis-habis sempurna rokok, imam nak bangkit dah. Sedangkan ia sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun dari rokok, sebelum ia tinggal pada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Kira-kira ni imam duk kata apa dia kata? Dia kata Sami Allahu liman hamidah, belakang tak angkat lagi, kepala angkat dah. Tak apa. Maka kalau imam dia kata tapi belakang duk sama lagi, dapat rakaat. Saya nak tanya, kita confirm ke dapat ke tak?
Sebab bila kita rokok, kita tengok di bawah, bukan kita tengok imam. Kalau semayang belah sana, nak pasti kau dapat rokok, buat kena. Allahu Akbar. Confirm dapat. Makruh pula perbuatan tu. Jadi nak buat macam mana? Jawapannya main semayang awal. Okey, maka makmum itu dikira mendapatkan rakaat tu dikira pada rokok. Dan jika syak, ya syak. Aku rokok tadi, imam iktidal dah apa? Tak iktidal dah apa? Adakah ia sempat bertamak ninah serta imamnya? Sebelum ia bangun daripada had sekurang rokok atau selepasnya? Maka mengikut pendapat yang sahih, tidak dikira mendapat rakaat. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kita hormatlah ulama-ulama yang bagi pendapat. Jangan dok komen. Sebab tak padan kita dengan orang dulu. Tahu tak padan? Saya duk mengaji dulu ni, kalau tuan pernah dengar, Syekh Muhammad Ibrahim. Dia mengajar Sahih Bukhari sampai khatam. Tak pernah bawa Sahih Bukhari. Semua duk di dalam. Tengok benda apa? Benda tu, ni hadis, ni bukan hadis. Agak kita sampai teratur ke? Mengajak tafsir Quran, Quran tak pernah bawa. Kitab tafsir pun tak kena buka. Kita nak komen orang lebih-lebih tak patut kot. Faham tak? Jadi hak ni, law ni banyak orang dia dapat ilmu cara mudah. Pakai internet, Facebook, dia komen. Kata Imam Syafi'i yang duk pi buat mazhab baru, buat apa? Terus ikut Imam Malik lah. Kena faham. Bila ulama ni sampai satu tahap, dia tak boleh ikut dalam mazhab lain. Boleh faham tak? Dan para ulama ni bila selisih pendapat, dia ada sebab, bukan saja-saja selisih. Okey, dia kata, maka dengan ini wajiblah di atasnya tambahkan satu rakaat selepas imam beri salam. Sebab apa sembahyang maghrib sampai 4? 3 je. Aku kira 4. Aku rokok tu hak mula tu tak kira. Sebab selisih aku turun imam naik. Dan taklah sujud sahwi. Sahwi ni sujud yang tak wajib, sunat saja. Tapi ada ketika sujud sahwi wajib. Bila wajib? Kalau kita jadi makmum, imam sujud sahwi, kita wajiblah sujud sahwi. Tapi kalau kita jadi makmum, imam tak sujud, kita jangan sujud. Kalau nak sujud juga, tunggu imam bagi salam yang kedua, baru boleh kita sujud sahwi. Imam lupa atau solat terlebih rakaat, dia tak sujud, kita pergi sujud, batal sembahyang kita. Faham tak? Sebab imam tak sujud. Kalau imam sujud, kita tak sujud, batal sembahyang kita pula. Bila masa tak batal, imam sujud sahwi, dia belum angkat kepala, kita niat mufaraqah, tak batal. Mengikut pendapat Imam Al-Ghazali, nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Orang Arab nama panjang tak? Pendek. Dia pun tak ada bin. Tak ada bin. Macam Arab Mesir. Tuan-tuan perasan tak? Yahudi serang Palestin. Kerajaan Mesir bantu tak? Kenapa tak bantu? Mereka ikut Yahudi. Dan di Mesir nak abang, tidak boleh nama anak Salahuddin, tak boleh. Nasiruddin, tak boleh. Nama-nama yang ulama-ulama hak hebat-hebat, tak boleh letak pun nama anak. Qamaruddin, tak boleh. Badruddin, tak boleh. Syihabuddin, tak boleh. Salahuddin, lagi-lagi tak boleh. Hak mana boleh buh nama-nama hak biasa-biasa lah. Sampai macam tu. Sebab tu, dan Presiden Mesir tu pun ramai orang sebut dia keturunan Yahudi. Sebab tu dia tak serang Yahudi, mana nak serang Yahudi.
Dan berkata Al-Qadhi, Qadhi ini bukan Qadhi daerah Sungai Petani nah. Qadhi namanya Qadhi Husin, tidak dituntut sujud sahwi. Dua-dua pendapat tadi betul. Baik, kita nak pakai yang mana? Ambil pendapat yang kedua. Kerana kita datang syak dapat rokok tomarinah sama imam tu berlaku masa kita ada imam tak? Bila berlaku masa kita ada imam, kesilapan kita itu imam tanggung, tak sunat sujud sahwi. Okey, kod mana pun imam bagi salam, kita bangkit tambah lagi satu kan, tambah lagi satu, kita sujud sahwi lah. Kalau nak tak sujud pun tak apa. Para ulama selisih, kita boleh ikut mana-mana ulama. Macam contoh, kalau ikut pendapat Nawawi, solat tarawih kita tak boleh solat kalau ada qada. Kenapa habis qada dulu baru boleh tarawih. Itu pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Ghazali boleh main tarawih tapi qada jalan juga. Ada tak Melayu kita hak yang kalau tarawih aku tapi qada aku tak buat? Ada tak? Qada pun dia tak buat, tarawih pun dia tak buat. Pergi pada muka aku. Jadi untuk jadi macam tu payahlah kita ambillah pendapat Imam Ghazali. Faham dah? Jadi macam tu. Bagi senang sikit kita ni. Faham tak? Qada dulu baru buat tarawih. Sepatutnya, tapi bila buat macam tu kita cakap ke orang, kalau gitu aku qada pun tak buat, tarawih pun aku tak pergi. Kena kata sama juga puasa 6. Puasa 6 boleh campur dengan puasa qada tak? Boleh. Pendapat paling kuat bukan Syafi'i, pendapat majoriti ulama tak ada campur. Kalau campur tak boleh, qada pun tak. Dia pakai ambil tu terus senang. Nah. Baik. Yang kedua, jangan adalah imam itu berhadas kecil. Kalau imam berhadas kecil, semayang dia batal tak? Semayang imam tu batal. Semayang kita tak batal. Sama juga imam kalau solat, sudah dia beritahu, saya lupa ambil ayat semayang. Atau saya ambil ayat semayang, hujan. Ayat semayang di rumah, takat rambut dengan telinga ya, kaki cadang nak basuh dekat masjid lah. Kan, sampai tengah jalan hujan seraya. Faham tak? Main masjid terus masuk masjid, kaki tak basuh dulu. Baru teringat ni, semayang imam batal. Semayang kita sah. Sebab imam berhadas kecil memang kita tak tahu. Atau besar, janganlah ada ia kafir wa ayazabillah. Imam kalau dia rokok, ayat semayang dia tak ada. Imam kalau dia rokok, dia berhadas besar, solat dia sah tak? Bila solat dia tak sah, rokok dia tak sah, imam jenis macam tu dia tak tanggung Fatihah kita, sebab semayang dia sendiri tak sah. Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka, tidak boleh menanggung daripadanya. Dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat kerana imam itu tidak boleh menanggung bacaan Fatihah dirinya sendiri. Maka bagaimanakah pula hendak menanggung bacaan Fatihah orang lain? Kalau imam sendiri rakaat dia tak kira, rakaat kita kira tak? Kira tak? Rakaat kita kira tak? Semayang imam sendiri tak sah, semayang kita sah tak? Kalau semayang imam tu tak sah, solat kita sah bila kita tak tahu kata imam tu tak ada yang semayang. Tapi kalau sebelum semayang dia kata aku yang semayang tak ada, pada ikut aku ikut dah, yang tu tak sah. Tak sah. Faham tak? Maka kalau kita ikut imam, kita baca Fatihah, kita rokok, imam pergi kentut, sembahyang imam batal, kita sah dan kita dapat rakaat sebab kita muafiq. Yang tak dapat yang masbuk tadi tu. Okey, bagaimana? Yang ketiga,
Disyarat imam itu tidak lupa ia baca Fatihah. Ni nanya sungguh ni. Imam rokok, dia terlupa baca Fatihah. Jadi rokok imam kira? Tak kira sebab dia sendiri tak baca Fatihah. Kalau rokok imam tak kira, kita ikut dia, kira dah rokok kita? Tak kira juga. Faham tak ni? Imam lupa baca Fatihah. Biasanya saya buat misal, solat berjemaah siang tadi mengundi. Macam tu. Faham tak? Solat berjemaah siang tadi mengundi. Duk fikir siapa menang, Fatihah lupa baca. Jadi macam tu. Saya nak tanya, kadang-kadang pernah tak kita lupa rakaat? Tapi kita kira rakaat kita kira rakaat imam. Sujud-sujud. Rakaat yang keempat ke kedua tu? Tengok-tengok imam duduk rakaat yang keempat. Kita ikut dia sebab kita ikut dia. Andai kata imam tu tak ada, kita bangkit tambah lagi dua. Sebab apa? Datang syak. Ini kita taklid pada imam. Yang keempat, hendaklah rakaat yang imam masbuk dapat itu ialah rakaat yang dikira bagi imam. Imam semayang 1, 2, 3, 4. Baik, bagaimana kalau imam semayang naik rakaat yang kelima? Faham tak? Faham tak? Saya buat misal. Makmum semua duduk di bawah tasyahud akhir, duduk tunggu. Imam kira rakaat silap, dia naik lagi satu. Faham? Dia naik lagi satu. Dia seorang yang naik yang kelima. Dalam kepala dia 4. Makmum semua kata imam naik 5 tu, kami 4, imam naik 5. Okey, bila imam naik 5, lepas tak boleh naik kalau naik juga betul. Masa tu mai seorang makmum, cantik imam ni. Macam dia tahu aku baru sampai. Cantik tak? Imam rokok, dia pun takbir. Allahu Akbar, rokok. Tak dapat rakaat. Sebab apa? Sebab semayang imam tu rakaat lebih. Payah no. Sebab tu payah. Bila semayang mengaji, jadi payah. Kalau semayang tak mengaji, jadi senang. Tahu jadi senang? Tahu buat macam mana? Semayang lohok, asak, jamak. Bagi salam kanan kali, kiri sekali. Padahal semayang jamak ni, dia kena takbir 2 kali. Dia takbir pakai sekali lah. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Ni sebab apa? Duk tayamum muka, rambut pakai kaki ni. Dah tayamum ganti yang semayang. Tayamum muka dengan tangan je. Yang pergi main rambut, kepala, kaki semua main ke mana? Lah tayamum ganti ayat semayang. Bukan macam tu je weh. Nah. Baik. Dan jika bangun berdiri imam rakaat yang kelima pada semayang 4 rakaat atau rakaat yang keempat pada semayang maghrib dengan lupa, maka membaca ia dan rokok, kemudian makmum yang masbuk mengikutnya pada ia mengetahui rakaat itu lebih. Dia tahu. Sebab apa dia tahu? Dia tengok makmum semua bakal duduk keempat tanah atas. Imam ni main ikut mana ni? Nescaya tidak sah ikutan itu. Tetapi jika ia tidak mengetahui, dia tak tahu. Dia tak tahu imam ni semayang rakaat lebih, dia tak tahu. Okey. Nescaya sahlah ikutannya itu, tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Imam bagi salam, kena bangkit tambah lagi mana-mana rakaat yang kurang. Demikian juga jika rokok seorang imam dan tamakninah ia padanya. Imam rokok, tamakninah. Dan selepas itu bangun ia pula untuk beriktidal. Ni katun atau katun? Imam rokok dah. Sami Allahu liman hamidah masa berdiri tu. Aku Fatihah tadi, aku tak baca bah. Dia baca lagi Fatihah lagi sekali. Terokok lagi sekali tak? Lagi sekali. Makmum berumai kata, cantik tu imam ni. Demi kerana aku, dia rokok 2 kali, 1 rakaat. Maka kembali kepada rokok semula kerana ia sangka perbuatan itu harus baginya. Kemudian datang makmum mengikutinya. Makmum masa dia mai tu,
imam rokok yang kedua rakaat yang sama. Faham tak? Imam rokok, i'tidal, dia teringat Fatihah tak baca lagi, dia baca lagi Fatihah dan dia rokok lagi, kemudian makmum pula Allah Akbar, rokok sama imam. Tak boleh, sebab yang tu rokok yang lebih, tanpa menyadari perbuatan imam itu dan bertumainah ia sertanya pada ini rokok, maka sah ikutan, tapi tidak dikira rakaat itu baginya. Mayang sah, rakaat tak kira. Jadi nak buat macam mana? Imam bagi salam, makmum bangun, tambah lagi mana-mana rakaat yang masih berbaki. Baik, 27. Makmum ada masa membaca Fatihah, tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi. Faham tak? Faham tak? Kalau dia baca Fatihah, memang lambat. Kalau dia basuh ikan, memang lambat. Lambat sungguh, nak buat macam mana ni? Maka makmum itulah yang lambat. Imam baca iftitah, dia baca Fatihah. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Imam baca surah, dia baca Fatihah. Teruk tak? Tu rakaat yang pertama. Yang kedua lagi teruk. Yang 3, 4 lagi teruk. Jika makmum ada masa yang luas, cukup untuk baca Fatihah, lebih kurang 20 saat. Paling lambat 30 saat lah. Tapi tu sebenarnya masa untuk iftitah. Kalau kita takbir 20 saat, biasanya habis baca Fatihah. Tapi masa berlalu Fatihah tak habis juga, maka imam merokok sebelum ia makmum sempurnakan, habiskan bacaan Fatihah. Dia nak buat macam mana? Sepatutnya makmum sempat habis Fatihah, tapi kerana dia jenis baca lambat, maka imam rokok, dia Fatihah tak habis juga lagi. Maka makmum ini tidak dikira mukhasir, tidak dikira cuai. Dan masalah ini mengikut satu pendapat, ia diharuskan, dibolehkan memotong bacaan Fatihahnya. Pernah dengar tak? Boleh lambat 3 rukun panjang. Rokok 1, i'tidal tak kira, sujud 1, duduk tak kira, sujud yang kedua 1, 3. Sebelum imam angkat kepala, makmum kena rokok. Kalau makmum tu dia turun rokok, imam masih lagi sujud yang kedua, makmum dikira dapat rakaat. Makmum rokok, imam sujud lagi, dapat rakaat lah. Saat lagi imam bangkit duduk tasyahud, makmum bangkit. Atau imam bangkit apa? Bangkit nak berdiri di atas. Masa tu nak beritahu, dia kena pilih satu daripada 2. Pilihan yang pertama, mufaraqah. Okey. Ataupun ikut imam juga. Yang tadi kira lara. Kira lara. Kalau tak buat juga, nak ikut juga, jaga-jaga. Bila imam masuk rukun yang keempat, masa dia untuk pilih. Imam masuk rukun yang kelima, sembahyang makmum dah batal, sebab imam tinggal kamu lebih daripada 3 rukun yang panjang. 3 rukun tu hak orang kira panjang saja. Kalau orang yang kira panjang dan pendek, 5 rukun lah. Macam tu. Dia kata apa? Dan masalah ini ikut satu pendapat, ia harus dibolehkan memotong bacaan Fatihah dan turun rokok bersama imam seperti masalah makmum yang tidak sempat baca Fatihah. Ini pendapat pertama. Melainkan sebahagiannya, akan tetapi ni jaga-jaga, pendapat ini tidak dimuktamadkan. Faham tak ni? Makmum yang lambat, dia kena perhabis Fatihah dalam tempoh 3 rukun panjang. Yang tadi jangan pakai nah.
Akan tetapi mengikut qaul pendapat yang asah, yang tadi pendapat yang lemah, yang ni pendapat yang kuat. Seperti tersebut dalam kitab Rawdah Imam Nawawi dan lainnya, bahawa makmum itu hendaklah habiskan Fatihahnya dan takaluf ia, terkebelakang ia daripada imamnya, diberi keuzuran. Jadi kalau rasa nampak gaya tak sempat juga nak buat macam mana, niat mufarakah. Kamu rokok, kamu tak ikut imam dah. Tapi jaga-jaga, kalau berlaku pada solat Jumaat, jam tak? Solat Jumaat, dia tak boleh mufarakah. Jadi wahai imam, ra'ilah memungkap belakang. Rokok bagi lama. Supaya makmum sempat tabih. Orang jenis macam ni nak buat macam mana? Allahu Akbar, jangan baca iftitah, terus baca Fatihah, sebab risau nanti tak sempat. Makmum jaga-jaga nah. Kalau makmum tu dia sebenarnya adalah masbuh, makmum masbuh, dia sampai Allahu Akbar, imam baca qul huwallahu ahad, memang imam baca habis apa pada dia lah. Tapi kerana dia kata dia sempat baca perhabis, dia pulun dia perhabis juga Fatihah dia, sempat habis. Bila dia nak rokok, imam angkat kepala, dia habis Fatihah. Dia gaya nak rokok, imam angkat kepala. Jawapan dia, makmum tadi dia tak dapat rakaat walaupun dia perhabis Fatihah. Sebab makmum ni masbuk, yang tadi kita mengaji muafiq. Orang masbuk bila imam rokok, makmum jangan baca Fatihah, rokok bersama dengan imam. Dia kata, aku sempat perhabis Fatihah, boleh lambat 3 rukun panjang. Betul, hak tu muafiq. Hak kamu ni masbuk. Sebab apa masbuk? Kamu sampai tadi imam baca Allahu ahad. Masbuk dengan muafiq tak sama. Jaga-jaga. Lagi pening tak kalau dia pergi mengaji ke orang yang tak ikut mazhab Syafi'i. Tadi saya tengok dalam Facebook lah, ada orang hantar main. Kenal tak Rasul Dahari? Daging khinzir tak boleh makan, tapi bulu khinzir boleh buat baju. Yang diharamkan daging saja. Kulit, tulang, bulu tak haram. Awak jadi macam tu. Tu bila mengaji tak ada pakai mazhab. Saya nak tanya sikit lah. Orang sembelih lembu, nak daging ke nak tulang? Nak daging kan? Tulang mau tak? Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Baik. Kalau benda yang orang makan pun haram, hak benda yang tak makan lagi haram tak? Benda hak yang orang duk makan Allah Ta'ala haramkan, hak orang tak makan lagi haram tak? Lagi haram. Kalau ayah pesan, ni kereta baru ayah ni jangan duk kentut. Kalau anak berak salah tak? Kalau ikut lelaki Rasul Dahari ni, buku dia yang dia tulis semua diharamkan jakim. Kalau ikut ni pendapat dia ni, larang kentut bukan larang berak. Mereka faham macam tu. Padahal sebenarnya dalam Islam ni ada mengaji usul fiqh. Kereta baru beli, basuh semua ke? Basuh semua. Orang basuh kereta, dia basuh semua sampai dalam kereta. Basuh semua ke? Semua tu mana daripada? Semua badan. Dalam kereta orang tak basuh je weh. Enjin tak basuh. Enjin ni basuh bila tuan dia kata basuh. Bawah perut orang tak basuh. Kecuali kita tolong basuh bawah perut, dan bukan semua kedai kereta basuh bawah perut. Hak jenis kalau tempat tinggi boleh lah. Saya nak tanya awak yang basuh semua. Tuan kereta kata basuh semua. Astaghfirullahalazim.
Basuh semua orang basuh. Ni punca dia kalau mengaji tak pakai mazhab. Kalau misal muka macam kamu ni 100 kali minta apa aku tak bagi pinjam tu. Kalau minta 101 kali bagi tak? Jadi dia jadi ke mana tak tahu. Awak yang kata gitu. Allah Ta'ala kata haram daging. Hak bukan daging tak haram. Awak sesat sampai macam tu lah. Jadi tak ada masalah nak pakai baju kulit babi apa semua kosian kereta tu, tak ada masalah, tak haram. Bahkan kita pergi buang tu membazir pula. Punca dia apa dia? Mengaji tak ada pakai mazhab. Faham tu nah? Susah aja deh macam tu. Jadi hak ni nak beritahu bab masbuk muafiq ni ikut mazhab kita. Kita tak boleh pendapat mazhab lain. Kalau imam baca Fatihah, makmum dengar, makmum tak kena baca. Tak usah duk pening kepala pergi tu lah. Kita mekok ni saja. Ikut mazhab kita nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.